Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? InsyaAllah. Yang nampak jauh boleh dekat, InsyaAllah ya. InsyaAllah kita lebih bermesra. Kemungkinan kita nak ngaji sikit, nak nampak makhraj huruf saya sebut macam mana. Jadi tuan-tuan yang rasa tak lengah, nak bersandar, nak santai-santai sampai insyaAllah boleh kita ke depan, dan tak ada siapa akan baca depan saya, jangan risau insyaAllah. Jadi mana-mana yang duduk kat belakang boleh ke depan, kita bermasra insyaAllah. Last kali saya datang ke Surau Al-Husna ini sebelum Covid, dan saya rasa selama 3 tahun ramai yang diuji dengan COVID-19, berbagai sejarah yang kita lalui. Yang ada di surau kita sekarang, insan-insan yang terpilih setelah kita diuji dengan COVID-19, betul tak? Saya pun diuji juga. Ni nak cerita, umpama saya dah mati dan hidup balik. Ujian COVID ni bukan benda yang ringan ya. Stage 4, 1 minggu di hospital Sungai Buloh. COVID tak kenal imam, COVID tak kenal siapa. Tapi bila ujian kena batang hidung saya tahu tinggi langit macam mana. Jadi setelah saya diuji, dan alhamdulillah daripada 2020 diuji di awal tahun Januari tanpa ada vaksin apa. Lepas tu berkat doa anak murid, jamaah saya, ahli Quran, kini masih lagi bernafas dengan keadaan sihat walafiat. Ada yang diuji ditidurkan, ada yang diuji macam-macam lah. Apapun mukaddimah saya pada malam ini, selamat tahun baru 1445. Kita doakan sama-sama Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat sihat, istiqamah ke surau, ke majlis ilmu, rajin membaca Al-Quran. Orang lelaki digalakkan datang surau ke masjid, solat 5 waktu. Perempuan ada kemudahan boleh ikut suami datang tanpa ada fitnah apa di jalan, boleh datang ke surau. Digalakkan kita ni memakmurkan surau Al-Husna kita ni, boleh. Itu kita kena azam. Kalau tidak ada azam, tak ada plan, tak ada kita nak letak satu benda, apakah tahun ini aku nak buat, maka kita akan pergi seperti rutin tahun lepas, sama je. Tak, kita nak ada pertukaran. Kenapa? Kerana kita ni dibebaskan untuk kita mengerjakan amal ibadah setelah surau masjid kita ditutup. Dan nak pergi ke mana tempat, aktiviti apa nak kerja pun susah. Ramai dibuang kerja, ramai dipotong gaji, ramai yang tak ada kerja. Macam-macam cerita kalau nak cerita bab COVID. Tapi nak cerita kepada tuan-puan, kita manusia senang lupa. Senang sangat lupa, macam tak ada benda berlaku. Tapi saya yakin daripada kalangan keluarga kita ada yang ayah meninggal, ada yang mak meninggal, ada yang abang meninggal, kakak meninggal, anak meninggal, atuk nenek meninggal. Betul tak? Betul. Ketika itu sahaja kita nangis dan sedih 1 minggu, 2 minggu je. Lepas tu lupa. Ini sikap kita tuan-puan. Maka saya datang daripada Masjid Negeri Shah Alam, saya datang daripada Shah Alam untuk berkomunikasi dengan tuan-puan, nak berkongsi ilmu. Saya bidang saya Quran. Saya tak nak cerita lebih pada tajuk-tajuk lain. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji Musa dan pengurusi Surau Al-Husna JK Surau, barisan Imam Bilal, ahli qaryah. Saya datang pertama, saya rindu pada tuan-puan. Yang kedua, silaturrahim. Bila kita ni bersilaturrahim dengan jamaah, dengan saudara, dengan jiran, dengan abang, kakak kita yang mana yang akrab dengan kita, moga Allah Ta'ala panjangkan usia kita. Inilah hasil dia. Jumpa lagi. Sebab apa? Sebab kita niat.
nak perpanjangan, jangan ada sifat ego, sombong dan sebagainya. Azam tahun ini, buang perkara-perkara yang keruh, ambil yang jernih. Ambil sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan daripada perkara-perkara bersifat-sifat mazmumah. Kita ambil sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Tuan-puan rahmati Allah, saya nampak kanak-kanak tadi, adik-adik, boleh ke depan. Selalunya Upin Ipin ikut ustaz, malam ni Upin Ipin tak ikut ustaz. Ramai yang kan tanya saya, ustaz, muka ustaz ni mirip dengan yang azan di Menara Kuala Lumpur dalam TV9. Memang saya lah. Ustaz, muka ustaz mirip dengan yang ustaz mengajar kartun Upin Ipin. Memang ini masih saya. Jadi Ustaz Upin Ipin datang ke surau kita, yang orang kata yang azan atas Menara Kuala Lumpur, ya saya juga. Yang ustaz yang mengajar dekat Astro Gang ngaji tu ke, ya saya juga. Nak apa lagi? Banyak lagi dalam YouTube, boleh tuan-tuan tengok. Malam ni kita live, malam ni kita berkomunikasi. Jadi saya rasa macam satu peluang bagi saya, walaupun diubah jadual. Tuan Haji, minta maaf, malam ni saya free, malam lain saya agaknya kesibukkan sikit itu hari, tak dapat datang kerana ada tetamu daripada Mekah, maka saya kena handle tetamu dan sebagainya. Apapun, terima kasih atas kehadiran. Masa kita suntuk, tak ada masa kita nak cerita lebih, tapi supaya kita dapat bertemu dan berpisah, Allah Ta'ala redha buat kita. Terima kasih pada ahli surau, dan saya amat memuas hati dengan PA sistem surau ni. Batuk pun bunyi sedap. Setengah masjid surau, kulung mic pun tak bunyi. Tu masalah. Jadi syabas dan tahniah, ya. Ni saya puji ni. Kalau tak puji, maknanya ada problem. Okey, kita nak cerita malam ni tentang kelebihan Al-Quran. Bila sebut kata kelebihan Al-Quran, kita azam di awal tahun ini, sejauh mana aku bersama dengan Al-Quran. Al-Quran ini, dia banyak khasiat dia. Quran ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran, belajarilah ilmu Al-Quran. Saya yakin tak ada yang lahir daripada keluar perut ibu terus pandai. Upin Ipin pun ustaz ngaji juga. Upin Ipin pun ustaz ngajar juga anak-anak, ya. Maknanya Upin Ipin yang nak ngaji dalam, nak keluar glamour kat YouTube tu, nak baca Quran, mesti semak dengan saya dulu. Saya kata, Ashila, okey, dengung sini. Baru dia dengung, saya kata okey, baru boleh siarkan Upin Ipin baca supaya tak ada kesilapan. Jadi kanak-kanak kita ikut boleh baca seperti Upin Ipin. Kenapa? Dia belajar dan dia banyak mendengar. Tuan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran dia datang dengan bahasa Arab. Dia bukan datang dengan bahasa Pelabuhan Kelang. Dia bukan datang dengan bahasa Afrika. Dia bukan datang dengan bahasa-bahasa slang. Tak ada. Orang Arab sendiri pun dia ada slang dia. Dia cakap Arab macam kita cakap Melayu, tapi slang Kelantan beza dengan slang Kedah. Slang Kedah berbeza dengan slang Johor. Kemungkinan Johor dekat dengan kita KL, lebih kurang bunyi tu slang lebih kurang adalah istilah-istilah. Tapi kalau Kedah dengan Kelantan jauh beza tak? Beza. Yang menyatukan kita adalah Islam. Yang menyatukan kita antara kita dengan orang Arab, orang Afrika, Chinese, India dan sebagainya, Islam. Tapi kalau kita belajar ilmu Quran, kita belajar Iqra, sebutan huruf alif sehingga ya, di mana makhraj dia, kita berguru, kita akan baca seperti orang Arab. Tuan-puan, ayah, ibu, jangan kita ambil alasan-alasan yang tertentu untuk kita nak buat modal. Ada setengah orang dia suka ambil modal yang negatif. Modal yang baik tak ada. Dia kata apa? Alah, saya ni bukan orang Arab, kita kan orang kampung, mana boleh baca Quran dengan baik. Satu,
Yang kedua, saya dah berusia Ustaz, dah 60 lebih Ustaz, dan bunyi serak. Tak agak lah Ustaz, rasa macam tak Ustaz. Ketika bersembang dengan saya dekat kedai kopi, dia yang paling power. Tak ada bunyi kau kenal tak Haji, tak ada. Kau kenal tak Haji Mat tu? Ya Allah, nafas panjang, tak semput, tak ada alasan. Pasal suka dengan membawang. Sebab tu makcik-makcik bawang sekarang ni mahal. Sebab ramai suka membawang. Ni cerita saya lah. Cerita benda yang kita suka, tak terasa dengan masa, tak terasa pun penat. Tapi bila kita tidak tahu keistimewaan, bila kita nak mempelajari ilmu Quran, kita tak ingat hadis tadi Ustaz Karim kata, bacalah kamu Quran, nanti di akhirat kelak Quran ini memberikan kepada kita apa dia? Syafaat. Nak syafaat tapi tak ngaji, nak syafaat tapi tak ada usaha, duk guna alasan yang saya sebut tadi. Saya orang kampung, saya dah berusia, saya bidang saya tak adalah bidang agama, background kami tak adalah Ustaz. Kami ni kerja dekat bank, kami kerja semua. Saya keras lidah lah Ustaz. Nampak tak? Saya tak boleh lah Ustaz, gigi tak ada dah Ustaz, gigi palsu semua dah Ustaz, halak gusi je. Macam-macam alasan lah. Sebenarnya alasan yang sebut tadi, kalau tuan-puan amalkan, kita sudah support diri kita untuk menjauhkan diri kita dengan Al-Quran. Maka di akhirat kelak nanti macam mana nak dapat syafaat? Betul tak? Jadi kita kena ingat, kita kena lidah kita tak keras. Yang keras adalah hati kita. Duk tangguh daripada sekolah rendah dulu, tak apa, nanti naik tingkatan 1, masuk college, masuk pra, masuk universiti, nanti kerja, duk tangguh tengok dah ada cucu dah, masih lagi bacaan Yasin tak betul. Tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan dengan jujur, adakah anda tuan-puan pasti dengan bacaan Fatihah tuan betul? Solat 5 waktu betul? Bunyi orang Arab baca ke bunyi kita sendiri, reka sendiri? Ini perlu kita kena getuk hati masing-masing. Tak apa, masih lagi diberi peluang. Azam di awal tahun ini, aku nak belajar ya Allah. Online, guru, kebanyakan sekarang dah mudah. Daftar sahaja, tanya je tu pengurusi surau kita, online kelas siapa yang ada ustaz kat sini. Saya, anak murid saya ramai yang belajar dengan saya melalui online, luar negara, bukan Shah Alam, luar negara. Jadi kalau ke Ahlak Qaryah kita nak belajar dengan saya pun, kita tengoklah pada masa kalau ada rezeki. Ramai guru yang boleh mengajar kita. Sama sekali jangan sebut yang kita sebut tadi. Boleh tuan-puan? Baik. Yang kedua, Al-Quran ini mengangkatkan kedudukan kita di akhirat kelak nanti. Abang Haji tingkat 13, contoh saya bagi level hotel 13, beza tak dengan Abang Haji yang level 100? Beza tak dengan Abang Haji dengan Hajah yang duduk atas jam, betul-betul jam tower dekat Mekah tu, nampak view Masjid Haram kecil sahaja, paling tertinggi. Siapa berani? Kemungkinan ada yang kata tak nak Ustaz, saya nak duduk dekat basement je Ustaz, saya gayat. Cerita bab kedudukan, mesti kita nak tempat yang tinggi, betul tak? Derajat yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, maka kedudukan kita di akhirat kelak nanti, Allah Taala kata, bacalah kamu Al-Quran seperti mana kamu baca di dunia dulu, dan kedudukan kamu sebanyak mana kamu membaca dan mengamalkan Al-Quran di dunia dulu. Kalau makcik baca 50 muka surat hari ni dengan makcik seorang lagi baca 1 muka surat, beza tak? Beza. Tapi kita janganlah viral, janganlah share status. Sekarang ni kita ni kalau nak buat amal ibadah pun nak share status. I dah zikir 30,000 dah. You all nak tunggu orang komen, share kat status.
Subhanallah, Alhamdulillah. Ni yang ke 30,000. You all dah zikir ke? Share status. Tak perlu. Baca Quran 1 juzuk, cerita ke orang, tak perlu. Buat kebajikan, sedekah, tak perlu. Sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu berapa. Tak perlu kita nak war-warkan. I bahagia dengan suami I bahagia dengan isteri I. Tak perlu cerita. Ini semua A to Z nak cerita ke orang. Bagus kita niat dakwah, bagus, berpada-pada. Jom selawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam Jumaat, esok Jumaat, jangan lupa baca suratul Kahfi, share status. Okey, tak ada masalah. Niat dakwah. Tapi kalau niat riak juga. Tapi lebih baik pada tak langsung. Ini semua ikat tali kasut suami, I tengok romantis tak? I ikat kasut suami I. You all boleh buat tak? Tunggu komen. Ada yang kecam, ada yang bukan status WhatsApp, Instagram pun dia share, Facebook pun dia share, TikTok pun dia share, status Telegram 5 account. Kalau konten tu bagus, dapat pahala. Kalau konten tu riak, ada unsur-unsur yang tak elok, tanggunglah di akhirat esok. Larat menjawab tak? 5 account. Malaikat nak tanya, ni buka TikTok, Twitter ni kenapa? Ni masak-masak saja, tak ada ni apa pun. Ya, dekat Twitter tu, dekat TikTok tu, dekat semua tu, contoh. Saya bagi contoh. Kita akan ditanya di akhirat kelak, apa yang kamu buat? Nampak? So, kita kena ingat, Quran akan mengangkatkan kita. Kalau boleh share, jom baca surah, jom kita ngaji. Malam ni nak share apa malam ni? Share masuk surah Al-Mulk dalam YouTube, tekan nama Ustaz Abdul Karim Al-Makki. Ambil link tu, bubuh kat status. Share. So jangan lupa sebelum tidur baca surah Al-Mulk malam ni ya. Inilah ustaz yang muka bulat yang datang surau kami tadi. Tak percaya, tengok gambar aku selfie. Next status. Satu benda yang menarik. Ramai-ramai tengoklah sekali esok. Tengok-tengok orang dah baca Quran dengan asbab kita share benda yang baik. So innamal a'malu binniyat. Kita niat baik insya-Allah. Status tak ada masalah, tapi saya nak bagi tahu poin yang paling bahaya ialah hasutan manusia. Kalau tuan-puan bahagia bercerita ke orang, ingat, jangan ingat sama sekali yang tengok kita dekat status kat Facebook dan sebagainya mereka kata masya-Allah ataupun mereka puji dan doa dengan doa yang baik. Belum tentu. Ada daripada kalangan yang tak puas hati dengan kita. Hasutan manusia membuat kita ni dengan hubungan antara suami dan isteri dan keluarga ada masalah something. Kenapa? Kerana daripada post kita yang kita selalu share kepada orang. Orang Arab cukup pantang kalau tengok satu benda tak kata masya Allah. Kita ni anak nakal, masya Allah. Sepatutnya na'udzubillah. Masya Allah ni pujian. Puji. Cantiknya makcik, handsome lah Abang Haji hari ni, jubah, puji. Masya Allah. Ingat ya, kalau benda yang tak bagus kita kata apa? Innalillah. Saya dengar macam innalillah tadi. Na'udzubillah. Anak-anak, na'udzubillah. Jangan buat macam ni. Tak dengar juga innalillah. Doa, tapi janganlah kata dengan kata-kata yang tak bagus. Innalillah, ini musibah. Fa idza asabathum musibatun qalu innalillah. Tapi orang kita kalau sebut innalillah mati. Majoriti dia faham mati, betul tak? Kita ni kadang-kadang, tapi sebenarnya itu adalah bila kita diuji dengan musibah, demam, sakit, dibawa ke hospital, kita bubuh status inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hajah tu telah bawa ke hospital, tak mati lagi, baca separuh inna lillah, kita tambah inna lillah sudah mati, kemungkinan solat subuh besok subuh, tak mati lagi kamu tu, pasal inna lillah sahaja. Jadi kena ingat inna lillah ni ada dua, maksudnya diuji dengan ujian
musibah, bala, diuji, kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bila orang mati pun kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu. Itu doa-doa yang kita selalu amalkan. Okey, yang ketiga tadi kita ambil Quran memberi syafaat. Yang kedua, ketinggian kedudukan kita di akhirat kelak nanti. Yang ketiga, as-suhbah ma'as safaratil kiramil bararah. Kita orang yang mahir dengan Al-Quran, abang ngaji, muslimin muslimat, niat nak belajar, nak bersama dengan para malaikat. Orang mahir ini, orang yang mahir, orang yang pandai mengaji, mereka ini akan bersama dengan para malaikat. Hebatlah kita. Allah Ta'ala berikan kepada kita kedudukan yang tinggi, boleh bersama dengan sahabat di akhirat kelak nanti, dan kita akan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kebaikan, khairukum, orang yang paling baik, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik orang daripada kalangan kita, orang yang mempelajari ilmu Quran. Katalah hari ini saya mengajar Iqra' sahaja, ini semampu saya, tujuan untuk nak bagi anak saya pandai ngaji Quran, pahala yang besar. Saya tak lupa, selalu saya doakan, ya Allah ampunilah guru-guru saya yang mengajar saya mengenali alif bata, sebab kalau tak mereka, saya tak pandai ngaji Quran. Jangan kita memperlekehkan guru-guru agama, jangan kita memperlekehkan guru-guru kafar. Kadang-kadang kita ni pandang separuh mata, ni guru agama je. Jangan sama sekali pandang rendah kepada guru-guru agama, tak kira mengajar apa, dan seluruh guru. Sebab ini ilmu. Dengan ilmu ini Allah Ta'ala angkat kedudukan kita. Ya? Ni guru kafar, tak guru kafar apa, kita kena bagi allowance lebih dekat dia, dia pun nak hidup dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka inilah mengajar anak kita menjadi pandai kenali huruf alif bata. Tuan-puan, dah rasa boleh level yang ke lain, masuk level yang boleh mengaji kelas asas. Innahu, innama, heja boleh masuk pada kategori Iqra' 2, 3 sehingga kita boleh baca Quran dengan baik, dan kita mengajar di sini sebaik-baik kalangan kita, orang yang mempelajari ilmu Quran dan dia mengajar. Jadi saya tak mustahil ya depan saya kemungkinan kalangan guru-guru, para murabbi, benar, sebab kita ni kalangan ayah dan ibu, atuk dan nenek, mesti kita ajar anak cucu kita alif bata. Sekurang-kurangnya kita mencerminkan, memberi contoh kepada anak dan cucu kita. Tengok atuk ngaji lagi, walaupun atuk umur 60 lebih, tapi atuk dok mengaji lagi dengan ustaz di masjid dan surau. Nenek dok mengaji lagi. Contoh, tengok nenek duduk buat online kat rumah kan, dia suruh cucu, ni cuba tengok link nenek ni nak ngaji ni pukul 9 ni, macam mana ni kan. Cucu ajar kita, tengok, ya Allah, respect lah nenek, baguslah nenek nak ngaji. Kita mencerminkan asbab. Jadi kita tengok balik di sini. Yang keempat adalah tengok tadi yang keempat al-khairiyah, maknanya kebaikan bagi orang yang mempelajari ilmu Al-Quran dan dia mengajar. Okey, kebaikan Allah Ta'ala berikan. Yang kedua, yang kelima al-ahliyah, iaitu ahlullah Al-Quran, siapa yang bersama dengan Al-Quran, mempelajari ilmu Quran, mengamalkan, cuba buat yang terbaik apa yang dia belajar, Allah Ta'ala akui kita jadi ahlullah. Tuan-puan, kalau saya dikatakan Ustaz Karim jadi ahli jawatan kuasa surau Al-Husna, walaupun saya duduk kat Shah Alam, contoh, Ustaz, kami naklah Ustaz jadi ahli jawatan kuasa, semua surau nak saya jadi jawatan kuasa, saya bangga. Tapi adakah saya layak atau tidak? Jadi orang kata tak apa, kami bangga dengan Ustaz jadi ahli jawatan kuasa, nasihatkan kami dan sebagainya. Rasa bangga. Terima kasih ahli surau kerana memilih saya, walaupun saya qaryah lain, tapi atas kepercayaan. Apatah lagi bila Allah yang menciptakan langit dan bumi, akui kita hum ahlullah. Allah Ta'ala akui kita ahlulillah. Subhanallah. Maknanya insya-Allah kita terjamin untuk masuk syurga.
Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala rahmati kita insya-Allah dengan orang kata membaca Al-Quran. Tuan-puan rahmati Allah, ingat poin saya sebut tadi, dan ingat jangan sebut saya tak boleh ngaji dengan baik, saya tak pandai. Masih lagi ada waktu lagi tuan-puan untuk tuan belajar. Azam di awal tahun ini kita nak jadi Ahlul Quran. Boleh tak? Boleh. Amin ya rabbal alamin. Okey, zaman sekarang ni zaman kemudahan. Rasa macam tak boleh nak baca dengan sempurna, boleh buka YouTube. Macam-macam qari ada. Bukan kari jangan silap pergi search pula. Kari yang paling sedap memang keluar kari. Jangan dengan K, dengan Q. Qari surah Al-Mulk yang paling sedap memang keluar surah Al-Mulk. Tapi kalau tuan-puan tulis kari yang paling sedap, memang keluar kari kepala ikan dekat Melaka. Contoh sebab YouTube ni bahaya. Dia ada kebaikan dia, ada benda yang tak baik. Tapi majoriti duduk atas kita pilih konten. Macam tweet, macam apa ni? TikTok kan. Saya ada TikTok tuan-puan. Alamak, betul ke Ustaz Karim ni? Ya, sebab saya ngaji, buat live TikTok malam-malam, saya boleh kumpul paling kurang 500 sehingga 2,000, 3,000 anak-anak muda dan kalangan ibu bapa yang duduk kat rumah, duk buka TikTok kat rumah sebelum nak tidur, saya ngaji. Konten saya ngaji Quran, tak ada merepek, nak menari, buka baju ke, tak ada, saya tak pandai. Saya ngaji je. Lepas tu saya tengok komen, saya tanya, daripada mana semua ya? Ya Allah, saya sudah jelajah ke semua rumah negara negeri, tak larat. Kalau saya diberikan tiket free 1000 peserta yang ikut saya dengar saya malam ni, saya rasa setahun tak habis. Larat ke tuan-puan, pergi Mekah sahaja, balik umrah haji pun dah penat kita. Ni diberikan tiket 50 buah negeri. Bayangkan, saya kata daripada mana yang bersama dengan saya malam ni dekat TikTok, daripada mana? Bogor, Banjarmasin, Sulawesi, mana lagi, Palembang, Bangka. Ini Indonesia ni saya nak sebut. Tak kira Singapura dia kata besar. Kampung tu kampung ni saya tak ingat nak sebut Singapura satu je. Brunei, Afrika, Jordan, Palestin, semua negara yang follow saya mendengar bacaan saya dan saya mendengar bacaan daripada peserta. Kalau saya nak ziarah satu persatu, pitam pensan mati saya. Ingat senang tak tengok? Subhanallah. Dengan smartphone kita boleh jelajah pergi ziarah rumah sesiapa, masuk tanpa ketuk pintu pun. Masuklah rumah masing-masing. Saya tahu ada yang pakai tudung atas, bawah seluar pendek, macam-macam lah. Saya tahu semua tu. Ada yang terkantoi, dia buat live dengan saya, macam-macam cerita. Alamak, handphone jatuh, gerbuk, nampak macam-macam. Jadi nak cerita kata, ada kebaikan dia, ada benda yang tak baik. Handphone tak salah, kereta tak salah, salah penggunanya. Kalau kita guna kereta untuk drift, depan surau kita, langgar jamaah kita. Bawa motor laju-laju, langgar surau jamaah kita. Tapi kalau datang untuk ke masjid, maka memanfaatkan kenderaan yang diberikan. Sama dengan smartphone. Anak kita, jangan kita salahkan 100% mereka ni. Kerana ada ibu bapa ni, dia bagi handphone, ambillah handphone, asalkan kamu jangan keluar rumah. Anak saya bagus, dia tak keluar rumah, duduk dalam bilik je. Tengok dalam bilik, kadang-kala kita kena pantau mereka bersama dengan kita, tapi di alam lain, alam yang merosakkan maruah, akhlak dan sebagainya. Ini peringatan mesra. Bukan kata anak kita, suami kita pun sama. Duduk atas katil, satu katil dengan suami isteri. Isteri pandang kanan, tapi duduk pandang kanan buka TikTok. Luar negara, mana UK, mana entah. Suami buka juga, sebelah kiri buka TikTok juga, UK juga, tapi Ulu Kelang. Yang UK betul-betul. Dah lain dah punya kita ni punya cara pemikiran kita. Sama juga waktu makan dan sebagainya. Saya nasihatkan
sebelum saya lupa, waktu makan jagalah akhlak anak-anak kita, ajar mereka waktu makan don't touch handphone. Tolong jangan pegang handphone, meraihkan ibu nenek yang penat masak dekat dapur, meraihkan mereka, dan tolong angkat gotong royong apa yang perlu. Ini yang saya ajarkan anak-anak saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita keluarga yang sakinah, keluarga yang dekat, ya. Sebab apa? Sebab kita, kalau kita ajar macam tu, azam tahun ini kalau boleh cuba. Kalau susah juga, ibu-ibu, ayah-ayah, susah nak kumpul, rumah besar sangat ni, okey, nak kumpul anak cucu makan dengan sekelip mata. Tahu tak apa dia skill dia? Nak tahu tak? Tutup wifi. Tutup wifi. Tutup wifi dia mari keluar. Keluar. Mak, wifi putus. Mak, anak apa ni? Aku dah panggil dah 40 kali kau orang tak dengar. Tutup wifi. Tak dengar. Tak dengar lagi. Tutup elektrik. Baru tahu tinggi rendah. Mengucap kalimat panjang semua. Ya Allah, ya macam-macam. Tahu yang berani-berani, yang takut-takutlah. Ini satu cerita. Dia pakai data. Dia kata pakai data. Haji Musa kata pakai data. Berdata pun tak bayar lagi tu. Hutang tak bayar lagi. Dah 3 bulan dah tangguh-tangguh dalam data. Betul, ada data, ada sebagainya. Tapi ini cerita sahaja, ya. Kita kalau boleh, atas kita didikkan anak kita dengan akhlak yang mulia. So zaman sekarang ni jangan kita bandingkan dengan zaman kita dulu. Mak dulu mana ada handphone, mak atuk dulu. Kita cerita kita tak. Kita kena cerita zaman yang sesuai dengan dia, dengan kata-kata yang baik. Denda dia bukan dengan pukul. Denda dia, okey, kalau anak tak dapat 100, mak akan dia tahu, alamak, ialah kalau kamu markah kurang, mak tak bagi main dah handphone. Hanya seminggu hari Ahad sahaja, ataupun hari Sabtu sahaja. Hari lain mak kita tarik dia punya kuasa yang dia disuka tu. Tak pukul, tapi kita kena ajar dengan cara sesuai. Sebab zaman sekarang ni tak sama dengan kita. Saya belajar, jujur saya cakap tuan-puan sebelum saya lupa, belajar tahfiz di Masjid Haram. Kalau kena rotan patah, ustaz tu bagi duit 1 rial, pergi beli rotan. Kita keluar pergi beli rotan kat luar tu, datang masuk balik, sambung lagi pukul. Bayangkan dulu. Dan ayah ibu pergi ke masjid cerita, kalau anak saya nakal, pukul dia, saya benarkan. Sekarang ni boleh ke? Tak boleh. Sekarang ni bukan pukul, jeling sahaja. Besok parent datang, Assalamualaikum. Salam. Ni ustaz tu ke? Ya Tuan Haji. You nak kena pindah segera 24 jam ke? Ada kuasa ni. Contoh kan. Anak cerita, kita tak tahu anak kita nakal macam mana. Ustaz saja, Muhammad jangan buat macam ni. Anak manja, balik cerita, abah, ustaz tu marah. Ustaz tak buat apa pun, tak sentuh apa pun. Zaman sekarang. Tapi kita kena kata dengan kata-kata yang hikmah. Anak kita, cucu kita, semua sekarang ni zaman moden ni, dia cepat terasa hati. Sikit-sikit merajuk dan sebagainya, sesuai dengan keadaan semasa. Kita guna dengan kata-kata Rasulullah ajar kita, kata dengan kata-kata yang baik, jangan kita kata maki hamun, kesat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada 9 minit lagi. Tuan Haji Musa minta ustaz tolong hiburkan kami dengan bacaan imam-imam Mekah. Nak dengar tak? Siapa yang pernah pergi Mekah angkat tangan. Jangan buat malu. Siapa ada TikTok angkat tangan. Tak nak juga. Saya baru balik haji. Ngiring tuanku Duli Maha Mulia Sultan Selangor, pergi haji, baru balik. Rasa macam terlalu ramai tahun ini. 3 juta tak silap. Kan? Saya doakan tuan-puan dapat pergi haji, dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin. Okey. Madinah, Mekah,
azan dia berbeza. Kita tak dengar azan, sama ni Ustaz. Tak ada. Madinah lain, Mesir lain. Sini kampung apa sini? Kampung Medan. Power azan maghrib tadi. Kalau boleh suruh sambung lagi 5 minit lagi. Power muazzin kita. Siapa yang azan tadi? Mana? Ya bang, terima kasih bang. Terbaik bang. Saya cemburu. Saya jealous. Sebab siapa tahu pahala orang yang, saya selalu bagi kursus, saya bagi kursus tentang azan dan imam, muazzin dan imam. Pahala besar muazzin ni. Jangan main-main. Jaga masa je. Jaga masa, jaga amalan. Banyak, senang nak masuk syurga. Tapi kena nawai itu betul-betul. Jangan azan, azan aku sedap tak hari ni? Tengok-tengok tak sampai ke langit, sampai ke Medan saja. Tak sampai ke langit. Contoh ya. Baik tuan-puan rahmati Allah. Azan Mekah, dia bunyi lengok dia lain. Azan Madinah lain. Azan Masjid Aqsa lain. Azan Mesir lain. Saya bagi contoh sikit-sikit, jangan full semua. Nanti orang kata ni surau Husna ni dah buat bid'ah ni, macam-macam bang. Ni mesti bila tak datang ni. Duk pasang radio kenapa? Dah tak datang surau, komplain pula. Susah kan? Saya pernah pergi satu masjid, saya azan sama dengan azan yang dekat radio Ikim FM. Ada jemaah mesej tu duk pasang radio tu, kenapa? Bilal tak ada ke? Dia tak tengok poster kat luar gambar saya. Jadi Bilal kata, tu Ustaz Karim yang kat poster tu, kau tengok tak? Dia datang ke surau kita. Oh ya Allah. So kalau kita tak pandai buat pahala, janganlah rajin-rajin buat dosa, kan? Maknanya kita kena tengok dulu, pastikan dulu. Baik, azan Mekah dia bunyi macam ni. Hayya 'alas salat. Itu Mekah. Kalau Madinah lain. Hayya 'alas salat. Madinah lain. Dia bunyi lain. Kalau azan Mesir, selalunya kita baca, selalu kita azan Mesir. Hayya 'alas salat. Kalau Masjid Aqsa, hayya 'alas salat. Aqsa, Palestin. Azan ke Medan, Ustaz kata jangan tiru saya Ustaz. Susah saya makan nanti. Saya akan datang insya-Allah. Azan kita, majoriti masyarakat kita yang suka azan seperti azan Mesir. Azan jiharkah, bukan jerkah. Jiharkah. Bukan jerkah, jerkah lain. Jerkah macam ni. Allahu Akbar. Tu jerkahnya, tak ada lagu. Tapi kalau jiharkah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, hayya 'alas salat. Jadi tak boleh azan penuh sebab ada 4 minit lagi nak masuk waktu. Nanti kita ambil contoh-contoh saja. Itu azan jiharkah. Kalau tuan-puan, ibu-ibu nak tunjuk kat anak cucu, boleh masuk ke YouTube, search azan Upin Ipin. Nampak muka Ustaz. View dia tak banyak, 140 juta. Boleh tengok muka saya. Saya azan dekat surau kampung Durian Rontoh. Betul tak? Nanti tengok nanti. Wah, besar rupanya sini. Patutlah. Semua, oh betul, ada skrin kat sana. Bagus. Ya, bagus. Surau kita canggih, ada skrin untuk muslimat dan semua
Satu benda yang canggih. Baik, saya tak perasan, baru perasan. Ya, ada live Facebook, Masya Allah, lagi canggih. Ada live Facebook. Kalau boleh ada live TikTok juga bagus tu. Ada live TikTok. Saya bagi cadangan ni. Ada live TikTok bagi kanak-kanak yang pandai IT. Jaga stand satu, beli handphone yang sesuai dengan dia. Sekarang ni bajet 1,000 pun dah cantik, canggih dah. Buat akaun surau kita. Orang bagi gift, orang bagi bunga, orang bagi harimau, bagi singa masuk dalam akaun surau kita untuk kebajikan. Dapat 5,000, beli handphone baru pula. Bagi aktif lagi. Ini satu cadangan. Baik, Imam Madinah tak sama dengan Imam Mekah. Imam Madinah dia baca macam ni. Syekh Abdul Rahman Al-Huzaifi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini imam tertua di Masjid Nabawi sampai sekarang ni, 45 tahun berkhidmat di Masjid Nabawi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pernah dengar tak? Kalau pergi waktu subuh, banyak, selalu dia bertugas. Dan imam yang paling tak banyak ambil cuti, imam-imam kita bukan sini, luar. Banyak cuti pada bertugas. Lepas tu hari tugas je kat masjid surau. Hari tak tugas, bayang tak nampak. Tok Bilal azan Quran usus pun, AJK surau masjid pun tak datang. Sebab apa? Hari tak tugas. Imam Masjid Nabawi memberi contoh pada saya. Tak tugas pun, setiap dia macam burung-burung dalam masjid, selalu ada kat masjid. Okey, ada lagi azan 40 saat kot. Baik, kita pergi Mekah. Mekah imam yang terkenal Syekh Sudais. Bukan sedih, Sudais, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Dia baca macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sambung dalam solat Isyak nanti insya-Allah. Boleh ya? Ini contoh sahaja. Masa pun tak cukup, katanya package minta tolong azan Isyak sekali. Ini selalu, jadi minta izin dengan Tuan Bilal lah. Boleh ya? Boleh. Nanti allowance bagi kat saya. Gurau. Sebab ramai yang segan dengan saya, dan saya selalu menunaikan hajat jemaah. Jadi saya minta izin laluan azan insya-Allah.